Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang berhormat Tuan Zubir Ahmad, Speaker Dewan Undangan Negeri Kedah Darul Aman. Yang berhormat Datuk Seri Haji Norizan Ghazali, Setiausaha Kerajaan Negeri Kedah Darul Aman, Sahibus Samaah Datuk Paduka Syekh Fazil Hawang, Mufti Kerajaan Negeri, Yang Ma'arif Datuk Syekh Abdul Rahman Haji Abdullah, Ketua Hakim Syar'i Negeri Kedah Darul Aman, yang berhormat ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri, Datuk-datuk, tuan-tuan, puan-puan, pegawai tertinggi, perkhidmatan awam negeri dan persekutuan, seterusnya seluruh anggota pentadbiran dan penjawat awam negeri Kedah yang dihormati sekalian. Lebih dahulu marilah kita sama-sama memanjatkan kesyukuran sebanyak-banyaknya kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala yang telah mengizinkan kita melangkah ke tahun baru 2024 serta memberi peluang kepada kita bertemu pada pagi ini. Tahun 2023 telah pun kita lepasi dengan berbagai pengalaman yang harus dijadikan pedoman untuk melangkah ke tahun baru 2024 dengan keazaman yang lebih kuat. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, barang siapa yang hari ini lebih baik dari semalam, dia tergolong dalam kalangan yang beruntung. Barang siapa yang hari ini sama dengan semalam, dia tergolong dalam golongan yang rugi. Barang siapa yang hari ini lebih buruk dari hari semalam, sesungguhnya dialah orang yang celaka. Dari masa ke semasa, hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun, tidaklah wajar sama sekali kita membiarkan diri tergolong dalam orang yang rugi, apatah lagi termasuk yang celaka. Setiap kali masa berganjak, kita semakin menghampiri kematian. Segala amal perbuatan semasa hidup, baik atau buruk, akan dihisap dan dibalas. Maka tiada ada pilihan bagi kita semua selain bertaubat di atas segala kesalahan masa lalu dan berubah untuk menjadi insan yang lebih baik. Selaku penjawat awam yang memikul amanah masyarakat, kita harus sentiasa mengingati diri dengan tanggungjawab serta balasan di akhirat. Kerana dalam melaksanakan tugas seharian, apa yang kita lakukan adalah bersangkutan sama ada dosa atau pahala dengan orang lain. Dalam mana-mana jua sistem pentadbiran kerajaan, peranan penjawat awam adalah sangat penting. Tidak kira kedudukan tuan-tuan dan puan-puan, adalah pelaksana yang menggerakkan seluruh sistem operasi kerajaan, menjayakan amanah pemerintah kepada rakyat jelata. Ya, saya akui kadangkala kita letih dan rasa tertekan, namun harus diingat bahawa dalam keadaan kita mungkin berasa begitu, ada orang yang situasinya lebih buruk dan mengharapkan sokongan dan bantuan daripada kita. Tugas sebagai penjawat awam adalah satu tanggungjawab yang perlu diurus dengan sepenuh hati, rendah diri dan pengorbanan adalah menjadi tanggungjawab saya selaku ketua kerajaan untuk mengingatkan hal ini bagi pihak kerajaan negeri. Saya sentiasa menghargai sumbangan dan khidmat yang telah diberikan oleh seluruh penjawat awam di negeri Kedah, sama ada di bawah kerajaan negeri maupun kerajaan persekutuan. Tuan-tuan, dalam memacu pembangunan negeri, kita ada visi The Greater Kedah yang sedang dilaksanakan. The Greater Kedah bukanlah gagasan jangka pendek ataupun bermotifkan politik kepartian. Ia adalah visi jangka panjang yang bertujuan membawa perubahan kepada landscape sosioekonomi negeri ke tahap yang lebih tinggi dalam usaha membawa kesejahteraan dan kemakmuran kepada rakyat dan negeri ini. Kedah, sebagaimana yang kita telah ketahui, satu ketika dulu pernah menempa rekod antara pemerintahan paling maju dalam sejarah dunia. Kedah adalah tamadun terawal Asia Tenggara dan mengecap status sebuah negara industri berasaskan besi seawal tahun 786 sebelum Masihi. Ketika itu
Rom dan Parsi masih lagi wilayah kuno dan tidak bertamadun di Eropah dan di Asia Barat. Inilah Kedah, negeri yang dipusakakan kepada kita hari ini. Walaupun keadaannya tidak sama, ia bukanlah bermakna kita harus membiarkan negeri tercinta ini begini selama-lamanya. Adalah memilukan apabila negeri yang satu ketika pernah begitu hebat, kuat dan paling maju, kini dikenali negeri yang kedua termiskin di Malaysia. Kita ada pelbagai sumber untuk membangunkan negeri ini. Hasil pertanian, hasil bumi, kawasan industri berteknologi tinggi, 2 pintu sempadan sebagai laluan keluar masuk, import dan ekspor, serta pulau bebas cukai. Kesemua ini seharusnya membawa impak yang tinggi kepada ekonomi negeri kita. Namun akibat percaturan pihak-pihak yang tidak senang, Kedah diletakkan sebagai feeder atau tukang suap untuk kemajuan dan kejayaan negeri-negeri lain. Kita diletakkan sebagai negeri pengeluar padi untuk dibekalkan ke seluruh negara, sedangkan negeri kita sendiri terus kekal sebagai negeri miskin. Untuk itu kita harus bangkit mengubah negeri kita kepada sebuah negeri maju yang seiring dengan perubahan dan kemajuan ekonomi semasa, terutama apa yang telah berlaku di rantau ini. Thailand akan membina land bridge atau jambatan darat yang akan menghubungkan Laut Andaman dengan Teluk Siam. Ini akan memberi kesan yang besar kepada negara kita. Kedah Aerotropolis yang termasuk dalam komponennya lapangan terbang antarabangsa Kulim KXP adalah langkah persiapan yang mampan untuk lonjakan ekonomi negara pada masa depan. InsyaAllah, jika usaha ini berjaya direalisasikan, kita akan dapat melihat sebuah negeri Kedah yang paling maju dalam tempoh beberapa tahun lagi. Inilah visi kerajaan negeri menggagaskan The Greater Kedah sebagai hala tuju untuk kita bersama-sama bekerja keras mengembalikan semula kegemilangan negeri yang kita cintai ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam usaha merealisasikan visi ini, kerajaan negeri telah menubuhkan satu jawatan kuasa pemandu untuk mengkoordinasikan dan mengintegrasikan segala data dan informasi berkaitan The Greater Kedah. Jawatan kuasa ini dipengerusikan oleh Yang Berhormat Dr. Haim Hilman Abdullah. Fungsinya adalah untuk mengorganisasikan segala inisiatif The Greater Kedah bagi memastikan setiap perancangan dilaksana dengan lancar, tepat dan signifikan. Kita harap The Greater Kedah akan mencapai matlamat. Kita tidak boleh lagi sekadar berbangga dengan catatan dalam buku-buku sejarah, kerana apa yang lebih penting ialah kehidupan rakyat pada masa ini dan anak cucu kita pada masa depan. Untuk menjayakan misi ini, kita perlu fokus dengan sasaran mengimplementasi setiap perancangan dengan sebaik-baiknya, berpandukan 17 matlamat Sustainable Development Goals yang telah ditetapkan. Matlamat akhir kita ialah menjadikan Kedah sebuah negeri yang sejahtera dan berdaya huni menjelang tahun 2035. Justru saya mengharapkan tuan-tuan dan puan-puan semua dapat menjiwai semangat The Greater Kedah dan menghayati setiap perancangan yang telah diatur bagi memastikan matlamat gagasan ini dapat dijayakan sebagaimana yang kita impikan. Kita tidak boleh membiarkan The Greater Kedah disalah anggap hanya retorik politik, sedangkan apa yang diusahakan adalah untuk rakyat, untuk menggemilangkan semua negeri kita, supaya rakyat Kedah hidup sejahtera, makmur, maju dan bahagia. Walaupun saya ahli politik, fokus saya adalah untuk rakyat. Kedudukan sebagai Menteri Besar bukan untuk kepentingan diri, tetapi tanggungjawab kepada negeri dan masyarakat. Jawatan boleh datang dan pergi pada bila-bila masa, tetapi apa yang lebih penting ialah amanah dan tanggungjawab yang diberi. Saya mahu meninggalkan sesuatu yang bermakna dan bermanfaat untuk negeri dan rakyat dalam jangka panjang. Untuk merealisasikan impian ini, tuan-tuan dan puan-puan adalah pasukan atau teammate saya. Marilah kita bekerja keras untuk menjayakan usaha ini dengan budi dan jasa yang ditinggalkan. Mudah-mudahan ini akan dikira sebagai amal bakti dengan pahala yang terus mengalir setelah kita tidak ada lagi di muka bumi ini. Tuan-tuan sekalian, plan pembangunan Kedah 2035 sebagai pengisian kepada gagasan The Greater Kedah
adalah berkonsep pendekatan bottom up yang menekankan keperluan perancangan dan pelaksanaan di peringkat akar umbi dengan perancangan yang telah dibentuk berasaskan kekuatan dan kelebihan yang ada di setiap daerah. Saya harapkan semua pihak di peringkat daerah dapat lebih proaktif, terutama dalam usaha memastikan setiap pelaksanaan memberi manfaat sepenuhnya kepada rakyat. Setiap inisiatif yang kita lakukan harus memenuhi konsep Kedah Sejahtera, nikmat untuk semua, dan Kedah negeri orang miskin berteduh, negeri orang kaya menabur bakti. Kita haruslah meletakkan sasaran, bekerja dengan ikhlas dan berkesan dalam mempermudahkan urusan kehidupan orang lain, sebagaimana pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang melepaskan saudara mukmin daripada kesusahan di dunia, Allah akan lepaskan daripada kesusahan pada hari akhirat. Tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati sekalian, sekalian tahniah dan setinggi-tinggi penghargaan saya ucapkan kepada semua agensi dan staf yang terlibat dalam usaha membawa masuk pelaburan ke Kedah sepanjang tahun 2023. Bagi tempoh suku ketiga Januari hingga September 2023, Kedah berada pada kedudukan teratas dalam senarai pelaburan negara dengan nilai pelaburan sebanyak 21 bilion ringgit. Ia adalah peningkatan sebanyak 75% berbanding tempoh sama tahun 2022. Dengan sasaran pelaburan tahunan 10 bilion ditetapkan di bawah Plan Pembangunan Kedah 2035, pencapaian 2023 telah meletakkan kita berjaya mencapai sasaran tanpa pernah gagal sejak tahun 2021, yaitu tahun bermulanya pelaksanaan Plan Pembangunan Kedah 2035. Daripada jumlah 21 bilion itu, 19.38 bilion adalah FDI atau pelaburan langsung asing, manakala 1.64 bilion adalah pelaburan DDI atau domestik. Pencapaian ini jelas membuktikan bahawa negeri Kedah sentiasa menjadi pilihan pelabur, terutama dari luar. Pada tahun 2024 ini, kerajaan negeri akan terus komited untuk memastikan kelangsungan momentum pelaburan ini, sehingga Kedah berjaya menempatkan syarikat Global Fortune 500 sebagai salah satu pelabur di Kedah. Untuk mencapai hasrat ini, peranan jentera khususnya yang melibatkan segmen pelaburan adalah amat penting. Jabatan dan agensi seperti Bahagian Perancang Ekonomi Negeri BPEN, Invest Kedah Berhad IKB, Perbadanan Kemajuan Negeri Kedah PKNK, pihak berkuasa tempatan Kulim Technology Park Corporation, agensi-agensi teknikal negeri dan persekutuan perlu bergerak dengan prinsip yang sama, iaitu Kedah Mesra Pelabur. Dalam menjayakan misi ini, kerajaan negeri akan menumpukan usaha memastikan semua jentera pelaburan negeri bergerak seiring di bawah satu payung Kedah One Investment Team. Konsistensi yang ditunjukkan dalam membawa masuk pelaburan meyakinkan kita bahawa sudah sampai masa untuk kerajaan persekutuan menghentikan dalih dan alasan untuk menangguhkan kelulusan pembinaan lapangan terbang antarabangsa Kulim KXP. Pencapaian dengan kesungguhan yang ada di pihak kerajaan negeri membuktikan potensi yang ada di Kedah untuk memberi impak besar kepada lonjakan ekonomi negara dengan adanya lapangan terbang kargo yang kita hasratkan. Kunjungan saya bersama delegasi KXP ke beberapa negara termasuk terbaru ke Itali telah memperlihatkan minat yang mendalam komuniti industri logistik dan penerbangan antarabangsa terhadap konsep lapangan terbang yang akan kita bangunkan. Ramai pemain industri telah memberikan komitmen untuk menanam modal di Sidam Logistik Aerospace and Manufacturing Hub yang akan kita bina sebagai salah satu komponen Kedah Aerotropolis. Tuan-tuan sekalian, bagaimana yang sering disebutkan, kerajaan negeri sentiasa komited untuk memenuhi setiap keperluan rakyat. Untuk itu kita perlukan dana yang besar dan mencukupi. Dalam keadaan sekarang,
hasrat itu masih sukar untuk direalisasikan sepenuhnya, memandangkan kutipan hasil negeri agak terhad. Sebagaimana pernah saya sebutkan sebelum ini, usaha perlu digerakkan oleh semua jabatan dan agensi yang berkaitan dengan kutipan hasil untuk mencapai sasaran towards 1 billion T1B, iaitu kutipan hasil sekurang-kurangnya 1 bilion ringgit setahun, adalah menjadi harapan saya untuk sasaran ini dapat dicapai dalam tempoh 3 tahun lagi. Apabila bercakap mengenai hasil negeri, 65% daripada kutipan hasil adalah hasil tanah, iaitu cukai, premium, fee, royalty dan lain-lain. Bermula 1 Januari 2024, kerajaan negeri telah menguatkuasakan cukai petak bagi menggantikan cukai tanah ke atas hak milik serata di negeri ini. Setakat ini terdapat 196 skim dan 7,496 petak serata telah didaftarkan dan dikeluarkan daripada senarai hak milik. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, sepanjang tempoh pentadbiran ini, kerajaan negeri telah meluluskan sebanyak 5,718 geran hak milik dan 3,400 lesen pendudukan sementara LPS kepada pemohon-pemohon di seluruh negeri. Keputusan ini dibuat atas pertimbangan bahawa memiliki tanah sekurang-kurangnya sebagai tempat tinggal adalah keperluan setiap keluarga dan juga pintu keluar yang paling asas daripada belenggu kemiskinan. Saya mengambil kesempatan dalam perhimpunan kita pada pagi ini untuk merakamkan ucapan setinggi-tinggi tahniah kepada Majlis Perbandaran Kulim dan Balai Bomba dan Penyelamat Alostar atas kejayaan di Anugerah Inovasi Perdana Sektor Awam tahun 2023. MPKK menerima anugerah kedua terbaik Track Ekonomi AIPSA atas inisiatif memperkenalkan permit pembinaan Ekspres E10. 6 pegawai daripada kumpulan Alostar Troopers, Balai Bomba dan Penyelamat Alostar muncul pemenang utama AIPSA atas kejayaan projek Audio Frequency Intercept System AFIS. Saya juga ingin mengucapkan tahniah kepada Majlis Bandaraya Alostar atas kejayaan mendapat pengiktirafan Smart City Early Adopter 2023 dan ASEAN Clean Tourist City Standard peringkat kebangsaan bagi tahun 24-26. Bandaraya Alostar juga baru-baru ini telah menerima anugerah Bandar Mampan 2023 sempena Hari Perancangan Bandar Sedunia peringkat negeri Kedah. Dengan anugerah-anugerah ini, bolehlah panggil orang mai melawat. Tahniah saya ucapkan kepada MBAS atas inisiatif melancarkan Tahun Melawat Bandaraya Alostar 2024 dengan tagline Mai Singgah Alostar 2024. Saya juga ingin merakamkan ucapan setinggi-tinggi tahniah kepada MBAS, MPKK dan Balai Bomba Penyelamat Alostar, khususnya Alostar Troopers, atas kejayaan-kejayaan yang telah saya sebutkan tadi. Anda semua telah membanggakan negeri Kedah. Saya mengambil ruang pada hari ini juga untuk merakamkan ucapan setinggi-tinggi tahniah dan selamat bertugas kepada Yang Bahagia Datuk Aslina Abdul Hamid yang dilantik sebagai Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Pembangunan Langkawi Lada. InsyaAllah pelantikan Yang Bahagia Datuk ke Lada kita yakin membawa lebih banyak kejayaan ke Langkawi Permata Kedah. Di pagi yang mulia ini, kita akan melancarkan program Bulan Solat dan Penghayatan Al-Quran yang diilhamkan oleh Esko Pendidikan, Agama, Komunikasi dan Penerangan Negeri Yang Berhormat Ustaz Muhammad Azam Abdul Samad. Program ini bertujuan menggalakkan solat berjemaah Zuhur dan Asar dan juga penghayatan ayat-ayat suci Al-Quran pada waktu pagi di pejabat-pejabat kerajaan negeri yang telah dimulakan di Wisma Darul Aman ini sejak bulan November tahun lalu. Mudah-mudahan inisiatif ini akan membawa lebih banyak keberkatan dalam urusan harian kita dan semua doa serta harapan kita dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan pelancaran Bulan Solat dan Penghayatan Al-Quran tahun 2024. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.